Are you ready? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kamu akan bersama dengan cikgu dalam pengajaran dalam talian bagi unit bimbingan dan kaunseling SK Muhammad K. Johari. Okay, untuk hari ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu tentang tajuk dasar warga emas negara, iaitu bagaimana cara kita menghargai warga emas. Okay, tahukah anda siapa itu warga emas? Warga emas merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun dan ke atas, seperti yang diterima pakai dalam United Nations World Assembly on Aging di Vienna. Okey, di sekeliling kita akan bertemu dengan ramai warga emas. Warga emas terdiri daripada, seperti cikgu kata tadi, individu yang berumur 60 tahun dan ke atas. Jadi yang bawah 60 tahun tu kita tak panggil dia sebagai warga emas. Okay, sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan diadakan pada 1 hari bulan Oktober pada setiap tahun. Mungkin sebelum ni kita tak didedahkan atau kita tak diberi pendedahan tentang hari sambutan warga emas. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita menghargai warga emas. Di Malaysia, kerajaan juga telah mengisytiharkan 1 Oktober setiap tahun mulai tahun 1992 sebagai sambutan Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada golongan tersebut agar mereka tidak lagi dilihat sebagai satu golongan yang membebankan. Matlamat warga emas adalah untuk mendaya upayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas. Kalau kamu tengok, kalau kita pergi ke pasar raya, kita pergi ke hospital, kemudian kita pergi ke tempat-tempat awam, untuk warga emas akan diberikan keistimewaan, dan itu adalah salah satu cara bagaimana kerajaan menghargai golongan warga emas. Contohnya dengan pergi ke hospital, warga emas tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan giliran. Mereka akan diberi fast lane ataupun keistimewaan sebagai untuk warga emas. Okey, siapakah warga emas dalam keluarga kita? Okey, cikgu yakin setiap keluarga mempunyai warga emas dalam keluarga. Kamu pasti mempunyai datuk ataupun nenek, dan ibu bapa yang berumur 60 tahun ke atas dan juga saudara mara yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi golongan ini adalah golongan yang wajar diberi perhatian, kemudian disayangi dalam keluarga kita. Contohnya pasti kita mempunyai datuk, nenek, kemudian saudara mara yang kita dalam kalangan keluarga kita. Okey, mari kita lihat bagaimana cara kita menghormati warga emas. Sebagaimana cikgu kata tadi, warga emas adalah satu golongan yang patut kita hormati. Okey, bagaimana cara kita nak menghormati warga emas? Okey, bagaimana kamu menghormati warga emas? Okey, salah satu cara dia adalah dengan panggilan yang baik. Kamu hendaklah memanggil golongan warga emas ini dengan panggilan yang baik. Contohnya nenek, datuk, tok abah, tok ma, opa dan sebagainya. Kita panggilkan dengan panggilan yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, kita hendaklah mendengar nasihat mereka. Golongan warga emas ini adalah golongan yang lebih dahulu menjalani kehidupan berbanding kita. Jadi mereka lebih mengetahui asam garam dalam kehidupan. Jadi kita hendaklah mendengar nasihat mereka.
Okey, selain daripada itu, kamu hendaklah membantu dalam aktiviti seharian mereka. Sebagaimana kita tahu golongan warga emas itu 60 tahun ke atas mempunyai kurang keupayaan, biasanya mempunyai kurang keupayaan. Jadi kita hendaklah membantu mereka dalam aktiviti seharian, contohnya menyediakan makanan, membersihkan tempat tinggal, kemudian membantu mereka berjalan supaya mereka lebih rasa dihargai. Okay. Selain pada itu, kita hendaklah beri masa dan perhatian kepada mereka. Biasanya golongan warga emas ni, mereka lebih sensitif, perasaan mereka mudah terguris. Jadi kita hendaklah sentiasa meluangkan masa bersama mereka dan memberi perhatian yang sewajarnya. Contohnya pada hujung minggu, kita boleh menghabiskan masa bersama mereka, datuk kita, nenek kita, supaya mereka rasa dihargai, mereka rasa tidak dilupakan. Okay, mengapa kita perlu menghargai warga emas? Cuba kamu terangkan kepada cikgu, kenapa kita perlu menghargai warga emas? Okay. Jadi sebagai salah satu tanda kita menghargai jasa mereka. Sebagaimana cikgu sebut tadi, warga emas ni banyak berjasa kepada kita. Contohnya datuk, nenek yang telah membesarkan ibu bapa kita. Jadi jasa mereka sangat banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, menghargai warga emas ini adalah satu tuntutan dalam agama. Agama kita menuntut supaya kita menghormati orang yang lebih tua, kita menghormati ibu bapa, kerana perkara-perkara yang kita lakukan terhadap ibu bapa ataupun golongan yang lebih tua itu kita akan mendapat pahala, dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi ikutan kepada anak cucu kita. Kalau kita layan ibu bapa kita, orang tua kita dengan baik, insya-Allah suatu hari nanti anak kita pun akan melayan kita dengan baik. Okey, kemudian yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kemudian kita kena faham bahawa warga emas ni adalah yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okey, pepatah ni sangat bersesuaian, kerana kalau kita tak, kita perlulah menghormati orang tua dan kita hendaklah menyayangi orang yang lebih muda. Jadi kasih sayang antara golongan yang muda dan yang lebih tua itu wujud dalam diri kita. Okey, adakah hari ini kita sudah bertanya khabar dengan kumpulan warga emas yang ada dalam keluarga kita? Contohnya datuk, nenek, adakah kamu menelefon datuk dan nenek kamu ataupun menghantar pesanan ringkas, WhatsApp atau berkunjung ke rumah datuk atau nenek kamu? Sudah? Okey, bagus. Okey, selain itu, adakah kamu membantu mereka pada hari ini? Dari segi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun menguruskan kehidupan mereka. Kalau kamu sudah membantu mereka, kamu telah melakukan satu kebaikan kepada mereka. Okay, dan yang ketiga, kita hendaklah menggembirakan hati warga emas. Kalau dalam keluarga kita ada datuk nenek, kita hendaklah menemani mereka dan sentiasa membuatkan mereka gembira. Jangan sesekali membuatkan mereka bersedih dengan sikap kita. Menurut satu sumber, terdapat 2.23 juta penduduk yang berusia 65 tahun ke atas pada suku keempat tahun 2019. Dan ini menunjukkan satu jumlah yang agak besar dalam golongan masyarakat kita yang terdiri daripada warga emas. Awesome words. Apa yang awak faham tentang awesome words? Okey. Sebutkan perkataan atau ucapan yang baik kepada mereka. Kamu hendaklah sentiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Contohnya, apa khabar nenek? Apa khabar datuk? Kemudian, adakah datuk sihat? Itu adalah perkataan-perkataan yang baik yang patut kamu ucapkan kepada kumpulan warga
emas dalam keluarga kamu ataupun jiran-jiran kamu atau sesiapa saja golongan warga emas yang kamu jumpa. Sebutkan perkataan-perkataan yang baik supaya mereka berasa senang hati, mereka berasa gembira dan yang penting mereka merasa dihargai walaupun mereka dalam golongan warga emas dan mereka akan rasa mereka masih disayangi oleh golongan muda. Okey, peringatan kita bersama. Hari ini Cikgu nak kita sama-sama merenung dan mengingatkan diri kita sendiri mana kita perlulah menyayangi golongan warga emas sementara mereka masih ada. Contohnya yang masih ada datuk, masih ada nenek, masih ada bapa saudara, ibu saudara yang berumur 60 tahun ke atas, kamu sayangilah mereka. Kemudian yang kedua, caknalah tentang mereka selagi kita masih diberi masa. Sementara mereka masih ada di dunia ini, sementara mereka masih hidup, sihat, bersama-sama dengan kita, kita hendaklah cakna. Apa tu cakna? Cakna tu bermaksud kita mengambil tahu, ambil tahu tentang mereka. Tanya khabar, SMS, telefon, berkunjung. Okey, sementara mereka masih ada dan kita diberi masa untuk bersama-sama dengan mereka. Tidak perlu tunggu esok, lakukan hari ini. Tunjukkanlah kasih sayang kamu pada hari ini dan seterusnya. Anggaplah yang golongan warga emas ini bukan golongan yang membebankan dalam keluarga kamu. Anggaplah kamu diberi peluang, kamu diberi oleh Allah untuk mendapat pahala yang besar dengan menjaga orang yang lebih tua. Itu adalah satu ladang pahala untuk kita. So, lakukanlah hari ini. Okey, sekian sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih cikgu ucapkan kerana kamu dapat bersama-sama dengan cikgu pada kali ini dalam pengajaran dalam talian unit bimbingan dan kaunseling. Sebarang pertanyaan, kamu boleh berhubung dengan cikgu melalui FB rasmi Bimbingan dan Kaunseling SK Kir Johari Kaunseling atau YouTube channel rasmi Sekolah SK Muhammad Kir Johari Johor Bahru dan juga YouTube channel cikgu sendiri Nurlalia Binti Jamaluddin.MOE. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Jumpa lagi. Bye.